Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar semua grower-grower, penanam-penanam cendawan seluruh Malaysia. Hai, apa khabar semua? Aduh, panah. Semoga you guys berada dalam keadaan sehat, hendaknya bersama keluarga di rumah. Hashtag stay at home Apa khabar semua? Macam Bawa janjikan awal tadi, memang kita akan buat live. Kita akan bincangkan hari ini kita akan bincangkan mengenai teknik peram beg cendawan. Teknik peram beg cendawan ni macam mana ni? Hai Tuan Nazri, apa khabar? Thanks for watching Tuan Nazri. Sebelum tu, siapa yang duduk live dengan Bawa sekarang? Siapa join live dengan Bawa sekarang? Dia kena komen kat bawah tu, bagi tahu nama, bagi tahu buat projek cendawan dekat mana. Ya, duduk dalam aircon lah bos. Sedap ke Tuan Nazri juga sekarang. Tuan Nazri ni dia post sekejap projek cendawan dia. Dia kerja kejap, lepas ni kata nak join balik. Jom komen dekat bawah. Siapa yang ada dengan Abang sekarang, siapa live dengan Abang sekarang, komen dekat bawah buat projek dekat mana. Topik hari ni kita nak bincangkan mengenai teknik peram. Teknik peram. Kalau kita di Malaysia, daripada awal lagi memang kita dibagi info. Dibagi info kalau nak peram daripada pejabat pertanian, SOP pejabat pertanian ni, kalau peram memang peram secara tidur di atas rak. Tapi pada masa yang sama, ada juga setengah kawan-kawan kita yang beritahu peram secara berdiri. So itulah yang kita nak bincang hari ini. Kita nak bincang hari ini teknik peram yang manakah lebih efektif, tidur ke peram secara berdiri. So jom siapa yang live dengan Bawa, komen you guys buat projek kat mana. Nanti boleh kita tahu. Dan selepas tu cuba bagi tahu berapa orang yang live dengan Bawa sekarang ni. Berapa orang sekarang? Ada 8 orang, 9 orang. Okey. Yang live dengan Bawa sekarang ni, berapa orang yang live dengan Bawa sekarang ni? Cuba cuba bagi tahu kat Bawa, you guys peram secara berdiri ke tidur? Thanks Amarina for watching. Siapa? Cepat komen. You guys peram secara berdiri ke tidur? Tuan Nazri dulu peram berdiri ke tidur Tuan Nazri? Cuba komen. Amalina tadi. Siapa? Komen. Abi nak tahu lebih kurang berapa orang yang peram secara berdiri, berapa orang yang peram secara menegak. Yang mana lebih glamour? Teknik mana lebih glamour? Sebelum kita bincangkan lagi. Cepat komen nak tahu siapa yang peram berdiri, siapa yang peram menegak, siapa yang peram tidur. Dekat belakang Abang tu teaser tu baru siap. Sepatutnya projek ni 1 bulan 4 dah launch projek benih cendawan kita. Sementara kita tunggu kawan-kawan kita yang lain komen, kita tu kat belakang tu. Sepatutnya projek ni start 1 bulan 4. Aduh, kena April Fool pula kan. Dekat COVID-19 ni. So terpaksa hold lah dulu projek ni. InsyaAllah kita akan buat sendiri beg benih cendawan. Sebab kita ingat tahun 2018 gitu, 2017 last kali kita supply benih cendawan ni. Yang masa tu dengan tak ada permitnya, ada dekat 10,000 beg sebulan, 10,000 botol yang benih super Thai. So sekarang insyaAllah kita akan buat sendiri sebab tak ada permit, susah nak dapat permit ni. So kita akan buat sendiri benih Malaysia, kita yang buat, tapi teknik Thailand, benih 30 hari juga. InsyaAllah kita akan buat. Okey, dah komen. Siapa yang dah komen? Okey, gini.
Memang abang tahu ramai yang ini, this is based on abang pengalaman lah. Memang abang tahu ramai antara kita yang peram secara tidur. Secara tidur ni memang sebab dalam SOP pertanian pun, Jabatan Pertanian pun memang SOP dia suruh peram tidur secara tidur. Tapi kita kena kebanyakan yang sebab apa banyak daripada Thailand, kita banyak belajar daripada Thailand. Yang Thailand ni, pengusaha-pengusaha cendawan Thailand ni daripada tahun dah lama gila lah. Ingat masa 2007 Abang pergi belajar tempat dia tu, dekat 2007 belajar kat Thailand tu, masa tu dia orang dah 20 tahun dah buat tanam cendawan. Oh, dah lama gila dah tanam cendawan. So projek dah lama. So Abang cuba adapt daripada projek yang dah berjaya. So bila kita tanya kenapa teknik dia orang berbeza dengan teknik dekat Malaysia ni, dia orang simply bagi tahu sebabnya kenapa dia dirikan Thailand, dia peram secara berdiri. Dia ada satu rumah asing pula, rumah asing dekat daripada rumah peram, dia dipanggil rumah peram. Rumah peram ni dia tak ada rak macam kita, rak bentuk H tu kan. Dia tak ada rak macam tu. Dekat Thailand dia ada satu rumah peram dia ada para. Rumah peram dia macam bentuk para. Dia susun secara menegak tapi dia buat beberapa tingkat. Dia buat para tu dia buat beberapa tingkat tapi semua dia susun peram. Dia susun satu layer, satu rak tu satu layer. Atas pula satu layer, dua pula satu layer. Dia banyak layer. So dia peram secara menegak. So abang tanya kenapa? Apa yang membezakan? Apa yang special sangat kena buat rumah peram? Kenapa nak kena buat rumah peram? Kenapa tak jimatkan kos rumah peram tu kita peram secara tidur? Kita jimatkan rumah tu, kos rumah tu tak payah buat rumah hasil tu jugalah. Rumah peram tu juga rumah hasil. Dia simply dibagi tahu kerana dia tak nak rumah hasil dia senang-senang dapat penyakit. That's the only reason, dia kata. Abang kata kenapa pula dapat penyakit kalau beg cendawan tu elok? Dia kata confirm ke 100% elok? Ingat lagi sifu Abu dekat Thailand, dia kata confirm ke semua beg cendawan yang kita buat tu elok menjadi. Dia kata kalau semua 100% beg yang kita buat tu confirm jadi, so tak payahlah buat rumah peram. Hai je nak turun, ni orang Penang kita ni, apa khabar? So that's the only reason yang dia orang bagilah. Dia bagi tahu Abu kenapa dia buat peram secara menegak. So sekarang dah berapa dah dekat 20 orang yang join live dengan Abang ni. Cuba bagi tahu, cuba komen kat bawah ni, you guys buat projek cendawan ni peram secara berdiri ke menegak? Cik Hafiz, cuba bagi tahu. Cuba share, masing-masing cuba share, komen kat bawah ni, you guys peram secara berdiri ke peram secara tidur? Hai Cik Johari, thanks for watching. Tu cuba share masing-masing, projek masing-masing buat macam mana. Yang abang nak share-nya hari ni, kita sambung, Thailand ni dia peram secara berdiri. The reason dia peram secara berdiri, tegak bos, betul terbaik. Kita abang bukan nak suruh nak influence you guys supaya buat peram secara berdiri, tak bukan. Ini kita sekadar berkongsi. Abang share experience abang. Cik Azami tahu apa khabar? Baik bos, baik. Kita just nak share experience abang dengan Thailand macam mana. Kita just nak share dan terpulang pada masing-masing punya projek lah, nak buat macam mana. Yang abang nak share ni ialah di Thailand dia peram secara berdiri. The reason is only dikata sebabnya semua beg yang bila dia peram, dia tidak akan, semua beg tak akan menjadi. Kalau dikata kalau kita peram di rumah hasil tu kita peram, so bila dah stacking tinggi. Hai Cik Syarul, Waalaikumsalam warahmatullahi. Thanks for watching. So bila kita dah peram secara tidur tu banyak-banyak, kita nak ambil beg yang tak jadi tu, kemungkinan kita nak kutip satu-satu, nak jumpa beg yang tak jadi tu susah, dia kata. So instead dia peram di rumah lain, dia peram secara berdiri di rumah lain. So bila dia nak apa ni, bila semua beg cendawan tu dah matang, dia nak bubur, nak kutip hasil, dia akan pindah beg tu ke bilik rumah hasil. Dekat rumah hasil nanti dia akan dapat tahu beg dia, bila dia pindah dia akan dapat, ni beg rosak, ni beg okey, ni beg menjadi, ni beg tak menjadi. So dia terus boleh asingkan beg yang jadi dan beg yang tak jadi. So bila kita asingkan dalam rumah hasil nanti, semua dalam tu beg yang putih je. Kalau perasan yang Thailand kan rumah, kat rumah hasil dia semua beg cantik je, putih je.
Sebab diorang dah asingkan beg tu yang dah elok-elok sahaja. Lepas pada peram tu, beg yang dah elok sahaja masuk ke rumah hasil. Dia tak nak ada beg yang rosak ke, beg yang ada kena penyakit ke, beg yang tak jadi ke. Bila beg yang tak jadi duduk dalam rumah hasil, kita buka, spora yang tak elok juga akan berterbangan dalam rumah hasil nanti. So bila kita buka je beg-beg cendawan lain, keberangkalian beg lain pun dijangkiti spora-spora yang tak elok tadi, kurat-kurat yang tak elok tadi tinggi. So that's why dia orang peram Thailand, dia peram secara berdiri. Salam Cik Azamil Daud kata peram secara tidur je. Itulah, kita pun Abu dulu pun sama, kita pun dulu tidur juga nak jimatkan space. Konon-kononnya. Tapi at the end bila Abu jumpa ramai kawan-kawan Abu, bila kita duduk hantar mesej ni, kita jumpa ramai kawan-kawan otai-otai. Abu ingat lagi yang paling sepah kali rumah dia ada satu dekat Kuala Selangor. Ada satu kawan Cina kita kat Kuala Selangor. Rumah dia nak masuk susah sebabnya dia peram dekat dalam rumah hasil dia, tapi dia atas lantai dia semua dia atur beg cendawan dia. So masa sebelum nak kutip hasil tu tak boleh masuk rumah tu. Dan lepas pada sebulan dia peram, barulah dia angkat semua beg tu letak atas rak. Baru didirikan. Rumah peram tak ada bos, terus rumah hasil. Ya betul bos, sama kita bos. So yang Abang tengok ramainya bila dia buat gitu, bila dia tidur, dia berdiri, dia dirikan beg cendawan tu, dan dia punya mycelium pun lebih cepat. You boleh compare batch yang sama, lepas ni boleh compare, masing-masing boleh compare batch yang sama. Kata hari ni air kukus sama, katakan buat 500 beg, so ambil 100 beg, ambil 250 beg peram macam biasa cara tidur, dan ambil lagi 250 beg tu peram secara berdiri. Tengok yang mana lebih laju. Tapi dengan syarat, dengan kondisi sama lah, dengan dalam rumah cendawan yang sama, satu atas lantai, satu atas rak secara tidur, atas lantai dirikan dia, tegakkan dia. Compare kalau buat 500 beg satu hari, so compare 250. InsyaAllah yang 250 atas lantai yang berdiri tu lebih laju mycelium dia turun. Yang tu kita dah buat juga dulu. Cumanya lecehnya dia kena 2 kali kerja. Satu, daripada kita suntik benih tu, kita kena letak kita kena dirikan dulu atur atas lantai dulu ataupun atas rak yang kita diri dulu. Lepas pada 1 bulan, kalau pakai benih sebulan lah, lepas pada 1 bulan kena ambil pula, kena pergi tidurkan pula atas rak. Yang tu leceh. Tapi insya-Allah lah, kalau lebih usahanya, insya-Allah hasil pun akan lebih juga, dengan cara apa maksud bila hasil lebih tu, bilanya beg yang kita peram secara berdiri tadi kita tidurkan. Jadi semua yang kita angkat beg tu, kita angkat atas rak, semua beg tu beg yang cantik semuanya. Bila beg-beg yang tu, yang semua yang dah putih, semua tak ada spora hitam, tak ada hijau, tak ada orange, semua yang dah atas rak tu, bila kita buka dalam rumah cendawan tu, semua beg yang cantik semua. So tak ada spora yang jahat dalam beg tu, dalam rumah tu. Tak ada kurat-kurat jahat. So keberangkalan projek untuk hasil cendawan kita lebih tinggi, lebih tinggi, tak ada contamination. Lepas pada habis satu musim pun senang nak sanitize. Abang ingat pernah buat dekat 3 tempat. Satu di Kampung Gucil ni, Jalan Bayam satu tempat, 2 di Salor, 3 di Pasir Mas Kasar. Yang di Pasir Mas Kasar ni memang kita nampaklah hasilnya lebih banyak lah. Walaupun effort tu banyak sikit, lebih sikit sebab kita kena bos tak rak rendah sikit. Kalau buat baring boleh buat baring, bos rak rendah. Cik Khairul kata rak rendah sikit kalau buat baring. Buat baring macam mana bos? Rak rendah tapi baring, tidurkan. Dia samalah, tidurkan tu boleh je, rendah ke tinggi tak ada masalah. Cumanya kita nak dia dirikan, kita nak dia secara menegak, supaya bukan nak dekat rumah hasil tu you dirikan atas rak ni, tak, kena asing ke tempat lain. Dia buat kat tempat lain ataupun atas lantai, atau secara menegak semua, dan lepas pada dia matang, baru kita angkat dia, tidurkan dia. Nak jimat space. Tapi masa peram, kalau boleh peramlah secara menegak, supaya kalau menegak dari segi masa kerja dia macam mana? Yes, Cik Sazwan. Of course lah, kalau kita tegakkan beg cendawan ni, kena ada 2 kali kerja lah. Lepas pada suntik, kita
kita kena atur satu tempat tegak, dan lepas pada dia matang 1 bulan, ICM semua dah turun dekat 1 bulan. Kalau pakai benih kita lah, benih abaware tu, insyaAllah 1 bulan. Bila dia turun semua benih tu, ICM semua dah turun, kita nak kena kita kena pindah balik. So 2 kali kerja kena buat. Tapi insyaAllah walaupun 2 kali kerja, semua beg yang kita dah tidurkan dalam rumah cendawan tu, semuanya beg yang putih-putih, beg yang semua yang jadi elok-elok. So hasil pun bila kita buka pun tak ada contamination dalam rumah tu. Kalau dah awal-awal dah sanitize, bila kita masukkan beg cantik, insyaAllah hasil dalam tu pun semua beg yang kita buka tu semua akan keluar lah. InsyaAllah tak adalah spora-spora jahat, semua tak ada dalam tu. Dalam kulat-kulat jahat hijau ke hitam tak akan ada lah dalam tu. Sebabnya beg kita tu dah elok, semua tu dah elok. Tu je kelebihan abang-abang nampak. Kalau kita peram secara menegak ni, of course lah lebih effort dia lebih, tapi insyaAllah hasil pun akan lebih juga. Kalau kita tidurkan memang 2 tempat dulu, masa dekat Jalan Bayam, Gucil Bayam satu dengan dekat Salor tu, Johari, Cik Johari tahu dulu kita buat tidur dekat Salor dulu. So banyak bila tak jadi, bila ada kena hitam ke beg cendawan tak jadi, dia bila kita buka beg cendawan tu, kita buka juga kan tak perasan. Bila dia rapat-rapat tak perasan beg tu jadi ke tak jadi. Bila kita buka juga, so spora tu, kulat-kulat lain tu dah bila kita buka, dia akan berterbangan dalam rumah tu. So bila berterbangan akan efek lah beg cendawan lain. So satu beg rosak dalam rumah tu, akan adalah banyak beg lain pun rosak juga. So kita tak nak jadi gitu. So that's why kita syorkan asingkan peram secara menegak di tempat lain, dan bila dah matang barulah angkat tidurkan dia. Bila kita nak pindah tu, boleh tengok terus, ada beg lain rosak rupanya. So masa tu pun kita boleh calculate, kita boleh kira berapa sebenarnya beg cendawan kita, berapa beg cendawan, berapa beg yang kita hasilkan tu. Katakan buat 1000 beg, daripada 1000 beg tu berapa beg yang rosak pun kita boleh terus kaji, boleh tengok rupanya ada daripada 1000 beg tu ada 100 beg tak jadi. So 10% is quite high, sangat tinggi kalau tak jadi 10%. So you kena below dan 5% barulah ada profit sikit. So kena buatlah kajian. Bila tak jadi, bila kita peram tu, bila kita tidurkan, bila kita nak pindah tu, tengok dah bila daripada 1000 beg tu rupanya just 10 beg yang tak jadi. So lah 1% rosak. So masa tu pun kita dah boleh tahu projek kita ni okey ke tak okey. So bila tak okey, barulah kita diagnose balik projek kita ni di mana salahnya, kenapa kita peram, kenapa kita buat beg tak jadi. Adakah sebab terlupa nak isi benih ke, ataupun sebab gaulan kita tak sekata ke, ataupun media kita tak sesuai ke, pH bahan media tak sesuai ke, air terlebih ke, macam mana, dia banyaklah sebab tu. Yang tu kita cerita lain kali lah. Kali ni kita hanya cerita pasal ni teknik tidur, teknik peram sahaja. Kalau dah menegak dari segi masa kerja, memang sangat tinggi. Tan Sri tepuk tangan. Thank you Tan Sri. Hai Kak Faizah, Kak Hafizah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nanti tengok balik kita borak-borak ni, dah berapa minit kita borak-borak ni. Dah hampir 20 minit kita borak-borak ni. Abang tak akan delete page ni. Nanti boleh tengok balik. So gitulah lebih kurang yang abang based on pengalaman abang. Memang dulu kita dah tahu lama 2007 lagi, tapi 2007 sebab SOP Jabatan Pertanian Malaysia mengatakan tidur pun tak apa. So kita buat tidur lah, jimat space, jimat cara kerja. Masa tu kita berapa orang je, 2-3 orang je bekerja masa tu. So tak nak upah pekerja buat kerja 2 kali ni. So kita nak jimat kos konon-kononnya. Tapi kali pertama pun buat gitu, kali kedua di Salor Pasir Mas pun sama, habis buat gitu juga. Habis tidur je tak peram-peram. Tapi bila benda ni nampak sangat menjadi, bila kita buat projek kita yang ketiga tu di Kampung Kasar, kita sewa quarters kadar yang terbengkalai. Situ kita tidur, kita berdirikan dulu dan kita tegakkan balik. Terus tahu rupanya berapa persen rosak. Terus bila kita susun dalam rumah cendawan kita, semua beg yang putih-putih saja, bila buka pun semua cantik, keluar pun semua sekata. Tu kelebihan dia lah. Tapi of course lah, kena kerja lebih. Okey lah. Itu sajalah buat hari ni. Siapa-siapa, thanks you guys for watching. InsyaAllah kalau siapa-siapa ada soalan-soalan nak share dalam ni pun, nanti just share. Kita akan kita boleh tengok nanti, sama-sama pakai share lah. You guys apa ada pendapat lain pun just komen dekat bawah ni. Nanti kita akan pakat boleh sharing ilmu masing-masing. Yang ni yang ilmu abang lah, yang ciput-ciput ni.
baru berapa tahun, baru start 2007 tapi on off lah. Sebab banyak yang time tak jadi, kena stop kejap. Ada modal baru buat balik. So gitu. Selain pada masa cendawan, kita juga dulu 2007 lah kita buat tanam cendawan ni. Selain pada masa cendawan, nak share je. Cik Syarul dia nak share je. Dia kata sini nak share je sebab saya buat perang berdiri. Sebenarnya senang nak detect bongkah rosak. Ya betul Cik Syarul. And mycelium tak turun. Macam mana pun berdiri baring sama je. Janji bongkar keluar hasil. Yes, betul Cik Syarul. Thanks for sharing Cik Syarul. So untuk yang lain-lain pun, Cik Zainal pun baru masuk tadi, boleh tengok. Hai Cik Zainal. Cik Zainal dari Kuching tak silap apa siapa yang ada idea, Cik Badrul, thanks for watching. Cik Azami Daud, betul kan, setuju dengan Cik Syarul tadi. Betul. Janji bila kita peram secara menegak ni, kita dapat tahu berapa persen rosak kita berapa, terus dapat tahu. So bila kita tahu persen rosak kita berapa, kita boleh terus baiki projek kita untuk next batch tu. Katakan dah buat 1000 lepas pada sebulan baru tahu dah buat 30,000 bag. Baru tahu berapa sen rosak. Just imagine tu lambat, tapi tu kalau kita tahu, kalau kita peram secara tidur tak tahu pun berapa persen rosak. Kelebihannya memang lebih bila kita peram secara menegak, sebab kena kerja 2 kali. Tapi dari segi kerja, dari segi ruang yang kita kena ada, of course lah kena ada kerja lebih sikit, dan ruang kena ada ruang tempat peram yang asing. Tu saja. Okey. Cik Badrul baru tengok. Tak ada hal lah Cik Badrul, tengok tak apa. Just share. Cik Badrul ni nanti tajuk, kalau tengok kita punya posting next week, ada posting pasal patut ke kita continue. Sekarang kan musim PKP, ada yang banyak yang projek yang terpaksa stop sebab tak ada habuk lah, cendawan tak laku lah. So patut ke kita istiqomah nak juga dengan projek cendawan, ataupun kena tukar bisnes lain. Itu tajuk next week kita akan share. Cik Badrul sekarang ni antara geng-geng cendawan yang dah bertukar bisnes. Dia buat bisnes mask. Kita pada ambil dengan Cik Badrul. Thank you Cik Badrul. So pakar-pakar komen, Cik Syarif, ni lagi dah otai, baru masuk ni Cik Syarif pada Jetih Terengganu. Lepas suntik biarkan 2-3 malam dulu dalam bilik suntik. Lepas tu susun je tidur. Jimat masa and ruang. Jika benih mantap, dah dapat kesan dah. Jika benih okey, 3 hari dah nampak mycelium gerak. Betul Cik Syarif. Betul lah tu. Dia kebanyakannya ramai yang nak buat gitulah, nak peram. Yang Cik Syarif advice ni 3 hari je peram secara menegak, dan barulah tidurkan pun boleh juga. Dia banyak kaedah. Tapi kata cumanya nampak tak Cik Syarif pun dia perlukan 2 kali kerja. Lepas dia kena tunggu dulu, tak boleh buat hari-hari. Ataupun rumah suntik dia tu besar Cik Syarif ni. Cik Syarif ni antara otai dekat Terengganu lah. Dia antara orang yang glamour di Jetih, di Bandar Jetih Terengganu. Okay you guys, thanks for watching. Harap sharing kita hari ni bermanfaat. Abang akan tengok balik. Ni Abang nak sharing. Abang ada emas. Abang ada emas sebenarnya. Abang ada dapatkan emas, face mask ni. Dapat banyak jugalah Abang dapatkan ni. Abang ada ni emas. Ni emas. Abang akan tengok balik dalam live Abang ni. Kita ada banyak sini. Abang tengok balik siapa yang paling aktif, siapa yang komen paling banyak. 2-3 orang komen, follower kita yang paling aktif berkomen, kita akan post ni disposable washable mask. Ni ada nak kata reply pun dia ada sarung pula kat tengah. Susah, nanti tengok baliklah. Elok lah mask ni, dia boleh basuh. So siapa yang komen paling aktif, siapa yang paling aktif dalam ni, kita akan post. Kita akan PM you guys, minta alamat, kita akan post mask ni secara percuma. Nak bagi free je. Okey tak ni musim-musim nak keluar rumah ni kena pakai mask, nak pergi kedai pakai mask. So kalau ada mask yang boleh basuh ni, senang, lepas pada setiap kali guna boleh basuh.
Kalau yang disposable tu banyak kena bayar, kena mahal RM1, RM2 satu. So Aboy nak bagi free. Ni Aboy nak bagi free Aboy nak bagi free. Yang ni Aboy nak bagi free. So pakat-pakat komen, siapa komen paling banyak dalam ni, yang bagi idea ke paling bernas, 3-4 orang yang paling bernas Aboy akan bagi post secara percuma. Okay? Okeylah, itu sajalah buat hari ni. Thanks you guys for watching. Diharap semua kawan-kawan kita yang berada luar sana sihat, selamat senyapnya, selamat daripada dijauhi segala penyakit berjangkit, terutama yang COVID-19 ni. Stay at home. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.